Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar korang kat luar sana macam mana? Sihat? Macam biasa, aku Firdaus dan selamat datang ke Bulletin Gadget edisi yang terakhir. Bukan yang terakhir lah, kira edisi yang terakhir untuk bulan September ini. Antara berita-berita menarik yang berlaku dekat sekeliling kita untuk sepanjang minggu ini berkenaan dengan gadget, teknologi, inovasi itu semua, Bank Negara telah mengemukakan arahan kepada setiap institusi kewangan dekat dalam negara ni berkenaan dengan isu apa tahu? Isu scam yang berleluasa sekarang ni. Selain daripada itu, Intel telah rasmi melancarkan Intel Core Gen 13 dan TikTok telah menaikkan harga yuran transaksi untuk setiap peniaga dalam TikTok Shop. So, apa kita tunggu lagi? Jom kita lihat. TikTok tingkatkan yuran transaksi kepada semua peniaga TikTok Shop. Kepada semua peniaga TikTok Shop yang ada kat luar sana dan juga yang sedang menonton Bulletin Gadget ni, bermula 17 Oktober depan, TikTok akan meningkatkan yuran transaksi kepada semua peniaga yang menggunakan platform TikTok Shop. Kalau kau nak tahu, yuran transaksi sekarang ni berada pada para 1% saja. Tapi selepas bermula 17 Oktober depan, yuran ini dikenakan kepada semua transaksi yang berjaya melalui TikTok Shop. So maknanya jika pembelian tu adalah RM100, jadi yuran yang dikenakan adalah sebabkan 2.12%, jadi maknanya yuran yang dikenakan kepada pembelian sebanyak RM100, yuran yang dikenakan adalah RM2.12. Berbanding sebelum ni 1%, iaitu RM1 sahaja untuk pembelian sebesar RM100. Amboi, TikTok mentang-mentang dah famous sekarang ni, dah jadi aplikasi social media nombor 1 kat Malaysia ni. Naikkan harga I'm sorry. Intel lancarkan siri Intel Core Gen 13. Kalau korang tahu, pada hari Selasa yang lepas, Intel melalui acara Intel Innovation telah pun melancarkan siri Intel Core Gen 13. Tapi walaupun baru dilancarkan, kita masih belum lagi tersedia untuk dibeli. Maksud dia tu, dia just launch je, belum lagi ready untuk kita beli. Tapi korang jangan risau sebab Intel telah menyatakan bahawa korang siri Intel Gen 13 ni boleh tersedia, boleh untuk dibeli bermula pada 20 Oktober depan. Tapi bagi aku dalam acara pelancaran tu, yang menariknya adalah Intel telah menegaskan bahawa siri Gen 13 Raptor Lake ni menawarkan peningkatan prestasi 40% lagi hebat daripada pendahulunya. Semua ini dapat direalisasikan melalui peningkatan bilangan E-core, efficiency core, yang Intel telah letakkan dalam siri Gen 13 Raptor Lake ni. Ini adalah sedikit maklumat tambahan untuk korang. Selain daripada Intel, AMD juga, iaitu antara brand favourite aku selain Intel, telah mengumumkan harga rasmi penjualan siri AMD Ryzen 7000 di Malaysia yang bermula pada tanda harga RM1,399 untuk versi chip yang paling rendah lah, iaitu Ryzen 5 7600X. Bank Negara keluarkan arahan pada semua bank. Gabenor Bank Negara Malaysia berkata, disebabkan isu scam yang berluasa sekarang ni dekat negara kita, Bank Negara telah mengemukakan arahan kepada setiap institusi, setiap bank dekat dalam negara Malaysia ni bagi mengekang isu ini. Langkah berjaga-jaga yang diutarakan oleh Bank Negara, contohnya, selepas ini tiada lagi pengesahan transaksi menggunakan OTP SMS. Maknanya lepas ni kalau korang nak mengemukakan transaksi, kita tidak lagi mengesahkan transaksi itu menggunakan OTP SMS. So, mungkin lepas ni pengguna kat luar sana perlu mengesahkan transaksi yang mereka nak buat melalui aplikasi perbankan. Contohnya macam MAE daripada Maybank. Selain daripada itu juga, Bank Negara menegaskan bahawa untuk setiap pengguna, hanya satu peranti saja yang korang perlu guna untuk mengesahkan transaksi korang. Contohnya macam apa tahu? Korang dah tetapkan, contoh dekat phone aku ni adalah phone, contohlah ini iPhone. Padahal bukan iPhone pun. Okey, contoh kau dah tetapkan phone ni sebagai peranti untuk mengesahkan transaksi korang. Contohnya macam secure to you dalam Maybank, daripada Maybank. Secure to you dalam MAE daripada Maybank. Kau dah setkan phone ni sebagai peranti korang. Jadi, korang tak boleh menggunakan peranti selain daripada peranti ini untuk mengesahkan transaksi yang akan korang gunakan. Dubai rancang bina tempat peranginan bulan bernilai RM22 bilion. Bagi aku, cerita ni agak menarik sikit lah dalam Bulletin Gadget berbanding berita-berita yang lain. Kau tahu tak, Dubai berhasrat untuk membina satu projek mega untuk membina pusat peranginan. Bukan pusat lah, tempat peranginan. Dia lebih kepada bangunan berbentuk bulan di atas permukaan bumi. Jangan kau ingat bila aku baca tajuk tu, tempat peranginan bulan ni adalah macam melancung ke bulan ke atas angkasa tu, bukan. Ini di atas permukaan bumi, di atas bumi, tapi di negara Dubai. Projek mega yang bernama Moon Dubai ini bernilai $5 bilion. Kau tahu tak? Kalau kita tukar duit Malaysia, sekitar RM22 bilion. Dan menariknya lagi, projek ini akan dijangka siap pada tahun 2027. So, sekarang kita 2022, kiranya dia punya masa pembinaan dia mengambil masa sekitar 5 tahun. Dan nama pun bulan kan. So, yang pastinya, projek ni memang mega, memang besar gila. Dan kau tahu tak, binaan bulan tu dijangka menjangkau ketinggian setinggi 224 meter. Tinggi tu. 100 meter kalau kita lari dekat padang tu, 100 meter tu tak adalah kita nampak tinggi mana. Tapi kalau 100 meter tu kita buat dia menegak, memang tinggi. Itu 100 meter dah tinggi. Bayangkan 200 meter. Memang
gayat. Akulah gayat ketinggian. Dan tidak lupa juga dalam bangunan berbentuk bulan tu nanti akan ada shopping mall, pusat peranginan, bilik korporat, ruangan beriadah dan sebagainya. Biasalah macam shopping mall tapi shopping mall bersaiz mega. Xiaomi 12T akan hadir minggu depan dengan sensor kamera 200 megapiksel. Siri Xiaomi 12T bagi aku adalah salah satu siri peranti yang amat ditunggu-tunggu oleh peminat dan juga komuniti peranti yang ada kat luar sana. Terutamanya kepada peminat Xiaomi. Xiaomi sendiri telah mengesahkan dalam Twitter mereka bahawa siri Xiaomi 12T ni akan dilancarkan pada 4 Oktober depan, which is pada minggu depan lah. Kalau kita tengok lebih tepatnya pada hari Selasa. Dan antara yang menariknya dalam siri Xiaomi 12T ni, Xiaomi 12T merupakan peranti kedua selepas Motorola yang akan menggunakan sensor kamera 200 megapiksel. Wish, tu kira besar tu. Memang aku tenanti-nantikan kualiti yang akan ditawarkan hasil daripada takapan kamera siri Xiaomi 12T. Skrin OLED iPhone 14 Pro adalah yang terbaik setakat ini. Mengikut ujian daripada DisplayMate, mereka menggradekan skrin OLED yang ada pada iPhone 14 Pro Max tu dengan grade A+ tau. Maksud dia memang gamsoi. Dalam ujian yang telah dilakukan oleh DisplayMate, contohnya macam white color accuracy, contrast image, color calibration dan banyak lagi, hasil daripada ujian yang telah dilakukan oleh DisplayMate tu, DisplayMate mengatakan bahawa iPhone 14 Pro Max punya skrin ni dia memang padu madu beradu, memang main bulan dia macam, uish, biar petik, padu sangat ni. Selain daripada itu juga, mereka menambah mengatakan bahawa skrin yang ditawarkan pada peranti iPhone 14 Pro Max ni cemerlang, sangat cemerlang dan bertaraf dunia. Aku tak nafikan perkara itu betul, tapi iPhone 14 Pro Max ni juga agak cemerlang dalam mengambil begitu banyak duit dalam poket korang. Okey, setakat itu sahaja Bulletin Gadget untuk minggu ini dan aku harap korang terhibur dan juga dapatlah menambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan berita-berita yang berlaku dekat skrin kita untuk minggu ini. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share, subscribe. Tiada sebarang paksaan, tapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Okey, dan kalau korang ingat minggu lepas aku tak ada kongsikan sebarang mutiara kata kan. So kali ni aku bagi yang special sikit. Okay, mutiara kata ni dalam English lah. Okey, a smile is a very powerful weapon. You can even break the ice with it. Renung-renungkanlah. Itu sahaja daripada aku, Firdaus. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, waktu dan juga hari yang sama, Jumaat 8 malam. Assalamualaikum. Bye-bye.